semua. Okay, saya nak terangkan tentang kenapa kita perlu ambil nutrien yang dinamakan sebagai polyphenol. Pertamanya, apakah polyphenol? Polyphenol ni adalah satu sebatian yang kebanyakannya bersifat antioksidan, yang kebanyakannya terdapat dalam pelbagai buah-buah dan tumbuh-tumbuhan. Okey, memang banyak polyphenol ni khasiat dia, dan polyphenol sendiri ada banyak nama. Contohnya ada resveratrol, anthocyanin, macam-macam lah. Jadi banyak polyphenol ni memberi manfaat kepada tubuh kita. Dan polyphenol dalam buah-buah dan tumbuh-tumbuhan ni tak sama nilainya. Ada yang banyak, ada yang sikit. Contohnya anggur. Anggur dalam banyak jenis pun, banyak jenis anggur kan. Jadi mereka pun tidak sama nilai resveratrol itu sendiri. Contohnya anggur muscadine. Anggur muscadine ni lebih tinggi khasiat polyphenol dia berbanding dengan anggur biasa, anggur hitam dan sebagainya, anggur merah kan. Jadi sebabkan oleh faktor kromosom yang dimiliki oleh muscadine. Muscadine ni ada 20 kromosom, sedangkan anggur hitam, anggur hijau, anggur merah ni dia ada 19 kromosom. Jadi satu kromosom tu pun memberikan perbezaan yang besar dari segi khasiat polyphenol. Okay, itu untuk polyphenol. Jadi kenapa kita perlukan polyphenol? Okey, satu yang saya nak cerita ialah tentang sel kita. Tubuh badan kita ni adalah comprised of daripada sel-sel. Sel adalah merupakan unit terkecil badan kita. Daripada sel tu dia akan jadi tisu. Daripada tisu dia akan jadi organ. Daripada organ tu lah kita akan dapat satu sistem. Contohnya sistem pernafasan, sistem penghadaman yang terdiri daripada usus, terdiri daripada saluran kencing dan sebagainya kan. Itu adalah sistem badan kita. Jadi kita kena pastikan sel kita, unit kecil kita tu sihat dengan pengambilan nutrien-nutrien yang seimbang, yang terurus dan sel-sel ni sebenarnya setiap hari mendapat serangan serangan daripada mana? Daripada tekanan kita. Stres kan? Setiap hari mesti akan stres. Saya definitely, macam saya pun saya ada stres juga. Kadang-kadang kita rasa kita stres kan. Kemudian dari segi persekitaran yang tidak bersih, persekitaran daripada alam sekitar, toksin daripada alam sekitar. Contohnya pencemaran daripada asap kenderaan, pencemaran daripada rokok, asap rokok dan sebagainya. Pencemaran daripada penggunaan bahan-bahan skincare ataupun makeup pun itu sama menyumbang kepada sel-sel kita untuk menghadapi serangan. Kemudian daripada mana lagi? Daripada pemakanan. Pemakanan kita kan, tak semestinya kita makan sihat setiap hari. Kita ada makan juga benda yang bergoreng di tepi jalan kan. Itu daripada pemakanan pun tak sihat juga. Sebabnya kita tak tahu dia gunakan minyak tu daripada mana kan. Minyak tu dah berapa kali digoreng. Kemudian daripada segi sayur ataupun tumbuhan, sayur-sayur ataupun buah-buah yang kita makan pun kan dia ada pakai pesticide semua kan. Kita basuh dengan betul ke tak? Dan setengah pesticide ni dia memang tak boleh nak basuh pun, dia memang dah masuk dalam. Jadi apa yang kita makan tu sebenarnya memberi efek kepada badan kita, dan terus kepada sel kita. Dan apa lagi yang menyebabkan sel kita jadi tak sihat? Daripada radikal bebas. Radikal bebas ni daripada mana? Daripada pancaran UV, sinar matahari sendiri menjadi radikal bebas. Dari segi macam-macam lah yang mungkin kita tanpa kita sedar, sel-sel kita ni terjejas dengan beberapa aspek yang saya sebutkan tadi. Jadi sel-sel kita ni sepatutnya bila dia sihat, dia akan hasilkan sel-sel yang sihat juga. Kita tahu kan sel-sel ni dia akan replicate. Jadi bila dia sihat, dia akan replicate sel yang sihat. Jadi bila dia replicate sel yang sihat, dia akan menjadikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Jadi sebab saya sebutkan tadi kan, daripada sel dia akan jadi kepada organ, dan organ akan membentuk satu sistem tertentu dalam badan kita. Jadi sel tu kita kena pastikan sihat. Macam mana kita nak pastikan sel sihat? Ada satu sebab saya dah jelaskan tadi polyphenol. Jadi polyphenol ni saintis dah kaji. Polyphenol bersifat antioksidan. Jadi polyphenol ni dapat membantu untuk memberikan nutrition yang sihat kepada sel kita. Dia boleh membantu kepada sel kita, bukannya untuk kita semata-mata organ paru-paru, tak. Sebab setengah makanan yang kita makan ataupun suplemen yang kita makan, contohnya vitamin C. Vitamin C dia akan jadikan badan kita sihat, sistem imun kita lebih kuat kan. Tapi sebaliknya, polyphenol ni dia dapat enter, dia dapat pergi sampai ke sel kita. Sel kita ni ada mitokondria, dia ada nukleus, dia ada beberapa lagi bahan dalam tu kan, yang menyebabkan
sel ni hidup. Okey. Dan dalam polifenol ni telah dikaji oleh saintis ia dapat meningkatkan fungsi mitokondria. Mitokondria ni adalah tenaga sel. Kalau sel ni mitokondria dia tak cukup ataupun perlahan, jadi sel ni, kalau sel tu duduk dekat jantung kan, jadi kalau mitokondria tu kurang, jadi itulah kita menyebabkan kita macam mana kita nak bernafas, macam mana jantung tu nak mengempam darah dengan lancar kan. Jadi sebab tu polifenol ni yang telah dikaji oleh saintis dapat membantu untuk meningkatkan fungsi sel, meningkatkan kesihatan sel. Jadi bila sel kita sihat, dapatlah sistem badan kita ni berfungsi dengan baik. Kenapa polifenol ni penting untuk sel yang sihat? Satunya adalah ia melindungi dan memperbaiki DNA. Macam saya sebut tadi, dalam sel tu kita ada DNA. DNA setiap daripada kita berbeza. Dan DNA inilah yang menjadi stem. Kita ni berbeza, DNA saya berbeza, untuk rambut lain, encik anda punya lain. DNA itu yang membezakan kita semua, dan DNA akan pass through kepada anak-anak kita kan. Dengan fungsi polifenol, dia dapat menggalakkan kesihatan DNA kita, sebab bila dengan radikal bebas semua tu, dia akan menjejaskan DNA tau. Macam pesticide sendiri, apa yang kita ambil, ataupun paraben pun telah terbukti telah dapat menjejaskan sehingga DNA. Jadi kena hati-hati. Jadi dari segi polifenol dapat menggalakkan DNA yang sihat dan juga dapat mengelakkan telomere kita daripada memendek. Telomere pula dah kan. Apa tu telomere pula? Telomere dia macam kalau macam kasut kan, tali kasut kita, hujung tu kan ada cap kan, cap plastik. Jadi macam tu juga dengan DNA kita. DNA kita ni dilindungi oleh dia ada macam cap tu lah juga di hujung dia. Jadi dia tak terburai dengan mudah. Dan telomere ni setiap kali dia replicate, dia akan memendek. Jadi kalau kita pendekkan cepat telomere tu, itulah yang kita akan lebih sensitif ataupun lebih mudah untuk mendapat penyakit degeneratif. Jadi sehingga tahap itu, polifenol dapat melindungi telomere kita. Ini terbukti dalam kajian klinikal tentang telomere. Boleh tengok apa yang saya dah kongsikan dengan anda. Seterusnya, macam mana polifenol ni dapat membantu melindungi sel kita adalah dengan meningkatkan tenaga sel. Macam yang saya sebut tadi, dalam sel kita ada satu bahan yang disebut sebagai mitokondria. Mitokondria ni adalah pusat tenaga sel, umpama train station jalan kuasa TNB tu. Itulah umpamanya mitokondria. Dengan pengambilan polifenol yang sihat macam resveratrol dapat membantu meningkatkan pengeluaran mitokondria. Jadi bila banyak mitokondria, kita akan jadi sihat, kita akan jadi bertenaga. Organ sendiri akan berfungsi dengan efisien. Seterusnya adalah polifenol dapat meningkatkan daya ketahanan sel. Ini dari segi dapat mengurangkan keradangan sel, dapat mengelakkan ataupun memperbaiki sel kita daripada radikal bebas, dan juga dapat membuang sisa-sisa toksin daripada sel-sel badan kita. Sebab itu penting resveratrol ni ada dalam set detox anda. Sebab itu dalam schedule pun dia memang recommend bila kita buat detox, kita mesti ambil resveratrol ataupun Vivix sebab ianya kaya dengan polifenol untuk tujuan yang saya sebutkan tadi. Seterusnya adalah polifenol dapat meningkatkan fungsi sel. Macam mana? Iaitu dengan melambatkan pembentukan H protein. H protein pula dah. Banyak juga term-term yang saya bagi hari ni kan. H protein tu adalah bila combination of protein dan juga gula. Bila H protein yang meningkat, dia akan menyebabkan keradangan dalam badan kita. H protein ni contohnya kalau kita makan ayam panggang. Ayam tu sendiri protein, tapi kita tambah madu, kita tambah dengan gula masa kita nak perap tu kan. Contohnya macam sate lah. Itu adalah bentuk H protein. Yang kedua adalah makanan yang kita masak dalam high temperature, dalam suhu yang tinggi. Contohnya makanan yang deep fry, yang makanan yang kita bake ataupun yang kita bakar contohnya kek dan sebagainya itu adalah tinggi H protein. Kemudian makanan yang kita masak terlalu lama itu pun boleh jadi H protein. Dan seterusnya adalah makanan yang dimasak sangat kompleks, itu pun H protein. Contohnya kek, pastry dan sebagainya kan melibatkan banyak step makanan kan. Jadi bila kita nak makan sebenarnya sangat baik untuk kita masak yang simple, yang rebus, yang bakar sekejap
bukan bakal lama dengan kalau dalam suhu yang tinggi dia memang akan meningkatkan H protein. Itu adalah contoh H protein. Jadi dalam pemakanan kita harian macam mana kita nak tinggalkan benda macam tu kan. Jadi memang setiap hari memang akan ada juga H protein yang kita ambil. Jadi fungsi polifenol ni dia membantu untuk kita mengurangkan masalah H protein tu. H protein ni yang menyebabkan merosakkan tubuh kita dan menyebabkan penuaan jadi cepat. Kalau perasan sesiapa yang suka makan benda-benda manis, kek dan sebagainya tu, dia orang nampak nampak kendur, kulit nampak kendur dan nampak tua lebih berbanding dengan usia sebenar dia. Okay, itu sahaja kenapa pentingnya fungsi polifenol ni kepada badan kita. Jadi pada saya sangat penting dalam dewasa ni, dalam keadaan sekarang ni kan, macam-macam penyakit, macam-macam virus ataupun bakteria dengan ditambah lagi dengan gaya hidup kita yang mungkin kita pun terlupa, tak sihat, stres kita pun tinggi. Jadi lebih baik untuk kita lindungi diri kita dengan manfaat polifenol yang ada dalam resipi. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Suka dengan video saya, sila subscribe kepada Raihanah Ahmad channel YouTube saya dan hubungi saya untuk sebarang keterangan lanjut berkenaan dengan program Jom Detox.